Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid sekalian? Alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi bertemu di media Google Meet. Okay, setelah kita dah cuti sepanjang seminggu yang lepas. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menenang tangan, membaca doa penderah hati untuk memudahkan kita menerima ilmu yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma wa zidna fahman amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Okey. Pada minggu ini, untuk pengetahuan kamu, kita akan mengulang kaji subjek akidah bermula daripada tajuk yang pertama. Okey, untuk anak-anak yang berada di dalam Google Meet ni serta yang sedang menonton video ini, pastikan di hadapan kamu dah ada buku teks akidah tahun 4. Okey, baiklah. Okey, kamu boleh tengok muka surat 7. Okey, muka surat 7 dalam buku teks kamu. Pelajaran yang pertama yang bertajuk beriman kepada qada dan qadar. Okey, kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. Okey, yang pertama. Okey, untuk minggu ni kita akan mengulang kaji tentang pengertian qada dan qadar, kemudian dalil qada dan qadar, seterusnya tentang contoh-contoh qada dan qadar dan jenis-jenis qada. Okey. Baiklah, kita tengok yang pertama, pengertian qada. Apakah yang dimaksudkan sebagai qada itu? Okey. Okey, sebelum kita masuk kepada pengertian qada dan qadar, suka muallim nak flashback balik yang sepanjang kamu dah belajar waktu kamu 6 tahun, 5 tahun, dipasti dulu. Okey, mesti kamu pernah dengar perkataan qada dan qadar ni. Okey, beriman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman. Kena ingat rukun iman. Okey, rukun iman ada 6. Okey, dan salah satunya adalah beriman kepada qada dan qadar. Okey, kita tengok yang pertama, pengertian qada. Qada ialah ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang ataupun akan berlaku ke atas seseorang. Kesemuanya telah ditentukan sejak azali lagi. Okey, maksud dia qada ni ketentuan, takdir yang telah ditentukan sejak kita belum lahir lagi. Sejak pada awal lagi dah ditentukan. Okey, contoh dia apa dia? Rezeki kita. Apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita perolehi hari ini adalah telah ditentukan sejak azali lagi. Okey. Yang kedua, rupa paras kita ni. Rupa paras kita ni, ada yang handsome, ada yang putih, ada yang gelap, ada yang hitam manis, okey, ada yang kuning lasat. Okey, semuanya telah ditentukan sejak azali lagi. Okey, dan yang seterusnya, umur seseorang. Okey, sebelum kita lahir pun umur kita telah ditentukan sampai umur berapa je kita akan hidup. Ada orang umur sampai 100 tahun, ada orang umur dia tak sampai 1 tahun dah meninggal. Bukan tak ada. Okey, sekarang ni kita dah tengok bayi yang baru lahir berapa hari je meninggal. Sebab apa? Sebab itu adalah ketentuan yang telah ditentukan sejak azali lagi. Okey, tentang pengertian. Kemudian kita tengok dalil qada, surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yuwallijul layla fin nahari wa yuwallijun nahara fil layli wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Okey, surah Luqman ayat 29. Maksud dia apa? Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan malam pada siang dan siang pada waktu malam. Maksud dia, siang dan malam ni bersilih ganti. Dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah-faedah kepada makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Okey, Allah dah atur dah malam bila akan terjadinya malam, bila terjadinya siang, dan matahari pun dah ready bila ianya berfungsi.
Okey, contoh matahari berfungsi pada waktu siang. Kemudian malam pula dia berfungsi pada waktu malam untuk memberi cahaya kepada kehidupan yang ada di muka bumi ni. Okey. Seterusnya kita tengok pengertian qadar. Qadar ialah perlaksanaan ke atas ketentuan sesuatu perkara, sama ada baik ataupun buruk. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Okey. Berbeza dengan qada tadi. Kalau qada tadi dia adalah ketentuan. Dia ketentuan. Maksud dia dah dituliskan. Kemudian qadar ni adalah pelaksanaan apa yang telah ditentukan tadi. Okey, dia melaksanakan sama ada baik ataupun buruk. Contohnya, kejadian sesuatu peristiwa seperti kemalangan. Okey, kemalangan pelaksanaan. Kalau kita bawa kereta laju tanpa kita tengok peraturan jalan raya, contoh lampu merah sepatutnya kita kena berhenti. Kita tahu kena berhenti, tapi kita tak berhenti, langgar je simpang. Apa yang terjadi? Akan berlaku kemalangan. Okey. Kemudian kematian dan keberjayaan dalam pelajaran, sakit dan mendapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Okey, ini adalah qadar. Kalau kita usaha, Allah akan berikan kejayaan kepada kita. Tapi kalau kita ni rasa kita dah pandai, tak nak baca buku apa pun tak nak buat, PDPR pun tak masuk, kerja pun tak hantar, agak-agak boleh berjaya tak? Tak boleh. Jadi kita kena usaha dulu, barulah kita akan mendapat kejayaan. Itu maksud dari qadar. Okey, qadar ni benda yang kita boleh tentukan sama ada kita nak ataupun tak nak. Okey. Kemudian kita tengok dalil qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimaqdar. Okey, surah Al-Ra'd ayat 8. Maksudnya, dan setiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan qadar yang tertentu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan perancangan atau kejadian. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak ataupun yang berkuasa untuk melaksanakan segala ketetapan tersebut. Sebagai makhluk, kita hendaklah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa yang kita inginkan akan tercapai. Okey, maksud dia kat sini, walaupun qada, walaupun ketentuan tu telah Allah tentukan, hidup kita ni rezeki macam mana, kejayaan kita tahap sampai macam mana, tapi kita kena ingat, walaupun Allah dah tentu dah rezeki kita macam mana, kita tetap kena berusaha. Sebab tu Allah tak beritahu kat kita rezeki kita macam ni. Allah tak keluarkan senarai kat kita. Okey, awak tahun depan awak naik 5 siraj, lepas tu awak pergi sekolah menengah ni, kemudian awak kerja sebagai ini. Tak ada kan? Maksud dia, itu adalah rahsia Allah. Allah telah merahsiakan apa yang akan jadi dekat kita. Sebab apa? Sebab Allah nak kita ni jadi manusia yang berusaha. Boleh? Sebab tu ada qada dan qadar. Okey, seterusnya kita tengok pembahagian qada dan pembahagian qada. Okey, pembahagian qada terbahagi kepada dua. Kamu boleh tengok muka surat 13. Okey, pembahagian qada adalah terbahagi kepada dua, iaitu qada mu'allaq dan qada mubram. Okey, qada mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan boleh berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Okey, kena ingat, walaupun ianya ketentuan daripada Allah, tapi ianya boleh diubah dengan macam mana? Dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita. Contohnya, kita akan berjaya jika kita berusaha. Kalau kita tak usaha, maka takkanlah kita boleh berjaya dengan sewenang-wenangnya. Okey, kemudian berusaha mengubah nasib dan sebagainya. Contoh, sekarang ni dah ada dah. Contoh, kamu tengok orang tu, orang kaya, tapi kalau kata dia tak pergi sekolah, dia tak pandai nak uruskan kewangan dia, lama-lama dia miskin tak? Dia akan jatuh miskin sebab dia tak tahu macam mana nak uruskan duit dia. Dah guna hari-hari, maka duitnya akan habis. Tapi kalau dia orang susah ni, contoh yang kedua, kalau orang susah, dia usaha, dia pergi cari ilmu, kemudian dia dah berjaya, dia dapat kerja baik, dia senang tak nanti? Hidup dia akan senang lah. Okey, jadi itu adalah qada mu'allaq, benda yang boleh diubah mengikut usaha dan ikhtiar kita. Okey, qada yang kedua pula adalah qada mubram.
Okey, qada mubram ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu dan tidak boleh berubah. Tadi boleh diubah. Tapi qada mubram ni tak boleh diubah dah. Dia statik je. Kata itulah ia. Contohnya setiap manusia pasti akan mati dan setiap makhluk akan menerima balasan mengikut amalan masing-masing. Contoh, kita ni Allah dah tetap dah umur sampai umur 60. Maka bila cukup umur 60 dah tak boleh nak ubah dah. Nak pergi hospital, pergi injured ke, ataupun nak pergi tambah bateri ke kat jantung kita, nak pergi kita hidup pun tak akan jadi apa-apa dah. Okey? Kita kena ingat, umur kita ni tak boleh diubah. Dan kemudian pahala dan dosa kita pun sama. Kalau kita buat dosa dekat atas bumi ni, maka kita akan menerima lah balasan yang buruk. Tapi kalau kita buat pahala kat atas bumi ni, maka kita akan menerima ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, sekian itu saja untuk kelas kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, untuk tugasan minggu ini, Mak Lina nanti kamu downloadkan tugasan di GC, di Google Classroom. Mak Lina ada uploadkan file dalam tu. Kamu upload, cuma Mak Lina nak minta awak jangan photostat, jangan print keluar. Awak salin balik tugasan yang Mak Lina bagi dalam Word tu, salin dalam buku tulis kamu dan jawab dalam buku tulis. Boleh ya? Okey, cuma jangan print. Kamu buka, download, buka dan salin dalam buku tulis kamu. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mak Lina akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.